Cerita-cerita sejarah. Nama pun cerita. Jadi bukan 100% fakta lah. Tapi tak juga auta. Dia cerita bersandarkan sejarah, tapi kita taklah mengkaji mendalam. Maksud dia bukanlah 100% fakta, tapi bukan auta. Boleh pakailah juga cerita ni. Jadi hari ni kita nak cerita pasal Mr. Bean. Mr. Bean ni ramai kenal dah. Ramai kenal. Daripada budak-budak sampailah ke peringkat Tok Wan pun pakat kenal belaka. Mr. Bean kan. Dia ni satu orang yang sangat nakal dan gila-gila. Nakal dan gila-gila. Tapi dia tak gila. Nakal dan gila-gila. Cuma dia bukan orang betul. Dia tu watak rekaan, watak ciptaan. Tak wujud pun Mr. Bean tu. Sebab dia dilakonkan oleh Rowan Atkinson tu lah. Yang jadi Johnny English tu. Kalau di tanah Arab dulu, ada juga seorang yang perangai lebih kurang macam tu jugalah. Nama Umar Umayyah. Umar Umayyah ni, dia ni memang gila-gila. Dia sangat nakal. Gila-gila tahap tak boleh bincang macam ni. Tapi kemudian dia masuk Islam. Dan dia ni dikatakan kononnya salah satu pencetus utama pasal apa Raja Abraha tu pergi serang Mekah. Dia ada buat sesuatu lah di tempat Raja Abraha tu. Raja Abraha bengang serang Mekah. Okay, patah balik cerita Mr. Bean tadi ni. Cerita tentang Mr. Bean yang ori. Ni bukan hak lakonan ni, hak betul-betul punya ni. Ni bukan cubaan. Cerita ni dia berlaku zaman Melaka. Zaman Melaka duduk bawah pemerintahan Inggeris. Ni pelajaran sejarah. Asalnya Melaka ni duduk bawah Belanda. Tapi Belanda ni dia terlibat dengan perang Napoleon dekat Eropah sana. Nak berperang dengan tentera Napoleon dari Perancis ni, Belanda terpaksa tanda tangan surat Q, satu perjanjian lah. Surat Q tu disebut surat Q sebab dia dibuat di Istana Q di London. Okay. Dalam surat Q ni dibagi tahu tanah-tanah jajahan Belanda yang di timur, di sebelah kawasan kita ni lah, dibagi buat sementara waktu bagi kepada Inggeris. Inggeris pegang. Sebab apa? Belanda nak tumpu pada perang dengan Napoleon. Belanda dengan Inggeris ni, mereka ni berpakatlah dua. Sebab negara Belanda ni seumpama benteng pertahanan kepada negara Inggeris. Kalau Belanda tu berjaya dikalahkan, maksud dia lepas tu British pun akan jatuh oleh tentera Perancis. Jadi masa penyerahan buat sementara ni lah, cerita tentang Mr. Bean ni berlaku. Jadi Belanda dia pinjamkan tanah-tanah jajahan dia di timur ni buat sementara waktu, bagi dekat orang putih kat Inggeris, termasuklah Melaka. Di situ Belanda. Nama Belanda ni mai dari mana? Nama Belanda ni mai daripada nama negara dia lah Holland. Orang sini sebut Hollanda. Sebahagian orang sebut Walanda. Lama-lama jadi Belanda. Tergeliat lidah. Tak apalah tu. Memang macam tu lah. Jadi zaman Inggeris berkuasa di Melaka buat sementara waktu ni, pemerintah tertinggi dia tu ialah William Farquhar. Orang-orang Melaka sebut sebagai raja lah. Bila pemerintah tertinggi tu raja lah. Raja Farquhar. William Farquhar ni, dia ni salah seorang ahli aktif dalam syarikat Hindia Timur Inggeris, Honourable East India Company. Ini satu syarikat yang ditaja oleh Inggeris lah, untuk mereka ni berdagang di sebelah timur ni, nak kuasai perdagangan di sebelah timur, dan juga untuk cari tanah-tanah jajahan. Zaman tu Inggeris dia tak datang dengan sebagai kerajaan, dia taja syarikat. Salah satu dia syarikat Hindia Timur Inggeris lah. Syarikat ni ditubuhkan di England tahun 1600
Dalam tahun 1858 tu dia tutup lah. Okay, jadi William Farquhar ni dia salah seorang orang besar lah dalam SHTI. Farquhar ni dia lahir dekat Aberdeen, Scotland. Kalau England tu bawah, Scotland tu atas dia. Masih dalam kepulauan British. Dan antara kelebihan dia ni boleh cakap bahasa Melayu. Dia belajar sampai boleh cakap bahasa Melayu. Dan dia satu orang pengkaji yang hebat. Masa dia jadi Raja Melaka tu, pemerintah tertinggi di Melaka tu, di dalam rumah, di keliling rumah dia penuh dengan pokok-pokok tumbuhan dari serata alam Melayu. Sebab dia jenis pengkaji. Dia bukan sekadar memerintah saja, dia kaji benda-benda di alam Melayu ni. Dan juga dia bela macam-macam jenis haiwan. Sebab dia mengkaji. Dan antara jasa dia lagi, dialah orang yang telah memecahkan tembok-tembok kota Formosa yang didirikan oleh Peringgi, oleh Portugis. Bagi mereka yang tu jasa. Sebab Inggeris, dia tak mau kalau kota ni nanti dapat kepada orang lain. Contoh dia orang Melayu kan. Orang Melayu boleh ada satu kubu pertahanan yang kuat. Jadi dia kena musnahkan kota tu. Yang kita duk pergi ke Melaka, duk nampak tu tinggal pintu gerbang dah. Dulu tu dia ada keliling Melaka tu. Nak musnahkan dia tu dah macam-macam cara tak boleh. Dan setengah-setengah tempat tu pula berhantu. Dah cuba bagi pecah sangat kuat dia punya batu bata dia. Dah cuba korek, cari dalam tak jumpa juga dia punya batu di dalam tu. Jadi Farquhar ni dia guna satu cara. Dia tanam peti-peti yang berisi bahan-bahan letupan. Ubat-ubat bedil. Dia tanam dalam tanah dekat tepi tembok tu, lepas tu dia letupkan. Dengan cara macam tu barulah dinding ni tercabut keluar. Baru boleh dipecah-pecahkan. Jadi sekarang ni yang tinggal Formosa tu cuma dia punya pintu gerbang je lah. Dan Farquhar ni selain daripada di Melaka, dia pernah jadi residen juga. Seakan-akan raja jugalah di Singapura. Masa tu dia disuruh memerintah Singapura oleh Raffles. Salah seorang lagi orang Inggeris lah. Daripada nama Raffles ni lah yang datang nama bunga Rafflesia. Sebab dia duk kaji. Seolah-olah dia lah orang mula-mula yang duk kaji bunga Rafflesia, mula duk jumpa. Padahal belah kita ni lama dah. Orang duk tahu dah bunga Rafflesia tu. Sampai sekarang pun kita sebut Rafflesia. Sempena nama dia. Di Farquhar ni lepas dia jadi habis tugas dia di sini, dia balik. Dia meninggal di Scotland lah. Cerita Mr. Bean. Masa Farquhar jadi raja di Melaka ni, datang satu orang pemimpin lah. Pemimpin, nama dia Mr. Bean. Memang betul-betul Mr. Bean. Dia datang dari England. Memang tempat Mr. Bean pun. Dan mungkin dia ini pernah bertugas di Benggala. Dia dari England. Kemudian dia bertugas di Benggala, baru dia mai ke Melaka. Benggala ni di mana? Benggala ni satu wilayah besar antara India dengan Burma. Sekarang ni negara Bangladesh tu termasuk dalam sebahagian Benggala. Benggala ni dia luas dulu. Benggala. Orang-orang yang datang dari Benggala ni biasa kita sebut orang Bengali. Tu asal cerita dia. Dia tu wilayah Bengal. Bengal lah. Bila mai kat sini kita sebut Benggala. Macam Holland tadilah. Dan mai kat kita sebut Hollanda. Jadi macam tu. Wilayah Bengal pun dia, Benggala pun dia, Bangla pun dia, Bongo pun dia, Bangladesh pun dia, Bangladesh pun dia. Tu cerita dia. Jadi orang-orang yang dari Benggala ni kita sebut Bengali. Masalah dia bila sampai ke sini, istilah Bengali tu tertukar. Kita tengok orang Sing, orang agama Sikh, itu sebagai Bengali. Yang tu bukan Bengali, yang tu Sikh. Bengali ni asal dia yang datang dari Benggala tu. Mungkin sebab orang dari Benggala ni dulu, mereka ni jenis balut kain di kepala, pakai serban juga. Jenis pakai serban, jenis janggut panjang. Jadi kita sebut Bengali. Bila orang Sikh datang kemudiannya jadi tentera Inggeris pun, kita sebut Bengali juga. Padahal yang tu Sikh ataupun Sing. Okey, Mr. Bean. Dia datang ke Melaka ni untuk
untuk buat apa? Dia jadi ketua kepada askar-askar British. Dia ketua. Orang putih dia datang, orang putih tu sendiri tak ramai. Yang ramai ialah tentera-tentera dari India, orang India, dia bawa mai sini. Terutamanya yang dari Benggala tadi lah. Jadi orang yang dari Benggala tu, di sini disebut askar-askar sepui. Tentera sepui. Askar sepui inilah yang jadi askar British. Orang British tak ramai. Askar sepui yang dari India. Jadi Mr. Bean ni dia ketua kepada askar-askar sepui ni. Jadi di bahagian mana yang kata dia ni gila-gila, sangat nakal, sangat garang, sangat bengis, dia tak kira orang. Dia punya boros ni memang tahap nak mampus, memang gila-gila punya. Cerita dia macam ni. Di pintu pagar rumah dia tu, dia letak 2 orang askar sepui. Askar sepui ni, dia perintahkan kalau nampak budak-budak tarik. Tarik dengan cara paksa. Budak-budak melintas dia tarik. Dah kumpul ramai-ramai kan, dia suruh budak-budak ni berlawan. Lawan bertumbuk, lawan tinju. Lawan. Yang peliknya, siapa kena teruk dapat duit banyak. Siapa yang kurang teruk dapat duit sikit. Tiap-tiap hari budak melintas dia tarik, suruh lawan. Tak mau lawan dia sebat dengan rotan. Budak-budak yang nak lari dia suruh kejar dengan anjing. Jadi budak-budak di Melaka mana hak melintas tu tarik masuk, suruh lawan bertumbuk. 2 orang lawan bertumbuk. Bagi duit. Mana budak-budak yang malas pergi mengaji, bila dengar cerita macam ni, mereka ni seronok. Mereka pergi dengan suka hati ke rumah Mr. Bean. Sebab mereka ni suka-suka bergaduh. Mereka ponting hak mengaji tadi. Pergi rumah Mr. Bean, lawan bertumbuk. Dapat duit. Okay? Dapat duit. Jadi mak bapak ni pun risaulah dengan anak-anak ni. Mereka pun halang. Jangan bagi pergi tempat tu. Jadi kuranglah budak-budak nak pergi. Apa yang Mr. Bean buat? Tak ada budak-budak dia pakai orang besar pula. Dia panggil orang besar pula main berlawan di rumah dia. Target dia terutamanya orang-orang miskin. Mana yang nak duit kan? Pakai orang besar. Masuk ke dalam kawasan rumah dia, lawan bertumbuk pula. Lawan bergaduh. Dia bagi duit lah. Jadi ramailah orang pergi. Kan? Ramai pergi. Jadi lama-kelamaan mungkin dia boring dah kot. Dah boring duk laga orang, dia laga ayam pula. Laga ayam. Dia banyaklah ayam-ayam laga bawa mai ke dia tu. Duk lawan laga ayam. Satu-satu hari pun mati puluh-puluh ekor lah. Laga ayam. Habis dia gila laga ayam, dia beli itik. Banyak itik dia beli. Ingatkan nak buat apa? Rupanya itik tu dia lepaskan di depan rumah dia. Di depan rumah dia tu ada laut lah. Laut Melaka tu. Dia lepas kat depan rumah dia. Kemudian dia suruh anjing dia 2-3 ekor pergi kejar itik tu. Banyak itik. Kejar lah. Matilah itik-itik tu kan. Mana-mana itik yang anjing dia tak dapat kejar, dia tembak. Banyak itik. Habislah cerita yang tu. Mai pula hobi dia yang lain. Dia dah boring dah kot pasal itik ni. Dia beli pula burung punai. Banyak beli burung punai. Dia buat apa? Burung punai tu dalam sangkar, dia lepas. Suruh orang lepas, lepas tu dia tembak. Lepas tembak. Jadi ada kena, ada tak kena. Banyak duit dia habis. Habis yang tu, datang pula dia punya hobi yang lain. Dia beli monyet pula dah. Banyak monyet dia beli. Dia buat apa? Dia lepas dekat pokok depan rumah dia. Ada pokok senar, pokok besar. Dia lepas dekat pokok tu. Lepas tu dia tembak. Dia beli banyak-banyak, dia lepas dia tembak. Dia jadi dia punya hobi. Dan dia seronok. Dalam catatan ni kata dia seronok tu terlompat-lompat dan tertawa-tawa punya seronok dengan aktiviti-aktiviti dia ni. Tapi yang orang pelik, sungguh pun kelakuan dia tu gila-gila. Tapi yang William Farquhar, Raja Melaka tadi ni, tak ambil apa-apa tindakan. Tak tahu sebab-sebab apa. Dan cerita tentang Mr. Bean dalam catatan tu pun setara tu saja. Tak ada cerita kesudahan Mr. Bean tu macam mana. Jadi dari mana kita ambil cerita ni? Cerita ni kita ambil daripada catatan
Abdullah Munshi, ataupun kita sebut Munshi Abdullah. Dia ni banyak buat catatan sejarah. Walaupun sebahagian daripada catatan sejarah dia tu diragukan lah, sebab dia banyak berpihak kepada British kan. Tak kisahlah tu. Yang pentingnya kita nak ambil cerita Mr. Bean ni, dia ada dalam salah satu daripada catatan Munshi Abdullah ni, iaitu dalam Hikayat Abdullah. Tu cerita Mr. Bean. Setara tu saja. Jadi kesimpulan dia ni, kita nak bagi tahu yang ni lah dia Mr. Bean yang original. Yang sebenar. Bukanlah yang dalam televisyen tu. Yang tu rekaan. Ni memang betul-betul, memang gila tahap gaban punya ni. Tak boleh bincang punya gila ni. Okey? Cuma yang untungnya kita, sebab Mr. Bean yang original ni, dia ni pernah duduk di negara kita dan termasuk dalam sejarah negara kita. Itulah dia cerita Mr. Bean.